Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menyambung pelajaran yang ketiga dalam balaghah, iaitu Mabhasul Haqiqati wal Majazi, perbahasan tentang hakikat dan majaz. Arif al-haqiqata lughatan thumma dhkur amthilataha. Seperti biasa, yang pertama kita kena hafal tarif dulu. Al-haqiqatu hiya al-lafzu al-musta'malu fi ma'nahu al-haqiqi. Maksudnya lafaz yang digunakan pada maknanya yang sebenar itu adalah hakikat. Contohnya qala Allah Ta'ala was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Was-sahabi. Jadi fokusnya pada awan itu. Pada awan itu digariskan. Maksudnya awan itu adalah hakikat, awan yang kita faham pada hari ini. Ru'aitul asada fi hadiqatil haiwan. Yang bergaris ialah asad, iaitu singa. Maksudnya singa tu di mana? Aku lihat singa di zoo. Masyal alimu fi tariq. Telah berjalan oleh orang alim di jalan. Dia telah berjalan di jalan, seperti mana yang kita faham pada hari ini. Kemudian kita ada majaz lughawi, dan kemudian takrifnya, kemudian contoh-contohnya. Contoh, dia kata al-majaz, tarif dia al-majaz lughawi huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma'nahu al-haqiqi. Majaz lughawi ialah lafaz yang digunakan pada selain maknanya yang sebenar. Kenapa? Kerana ada alaqah, kerana ada pertalian, berkaitan di antara makna yang sebenar dan makna yang digunakan pada lafaz itu. Maksudnya majaz. Maksudnya bukan hakikat. Okey. Ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Bersama qarinah yang menegah daripada makna yang sebenar. Maksudnya kita tengok takkanlah maksudnya yasad, contoh kat sini al-bahru yamshi ala tariq. Maksudnya laut berjalan di atas jalan. Takkan laut berjalan atas jalan maksudnya dalam keadaan yang sebenar. Bukan tsunami, maksudnya dalam keadaan sebenar. Laut ini bermaksud orang lah. Maksud orang yang penuh dengan ilmu berjalan di atas jalan. Maksudnya ala tariq, yang ala tariq ni menyebabkan dia tidak boleh dikatakan bahru. Itu maksudnya. Dia tidak boleh dikatakan bahru. Kemudian syahadtu hadiqatan dhahikatan. Aku melihat taman itu menangis atau taman itu ketawa. Aku melihat taman itu ketawa. Tak boleh kan? Takkan taman itu ketawa. Dhahikatan ni sama ada yang ketawa ataupun dalam keadaan ketawa. Tak kisahlah. Maksudnya dia ketawa. Takkanlah taman itu ketawa. Jadi ada qarinah. Ada jalan cerita yang maksud menegah daripada kita memahami makna yang sebegitulah, makna yang sebenar. Maksudnya dia adalah majaz. Majazi. Dalam bahasa Melayu ke hari ini kita guna majazi. Kemudian akal tu ma'as sahabi. Aku makan bersama awan. Awan kat sini takkan makan dengan awan. Mustahil kan makan dengan awan. Okey, tak tahulah kalau dalam keadaan yang mungkin dia naik ke terbang makan bersama awan, tu wallahu alam. Tapi maksud kat sini dalam keadaan biasa, awan ni kita panggil orang yang pemurah. Kerana awan dia pemurah, sering mencurahkan air hujan kepada kita. Okey. Kemudian seterusnya, yang qasimul majazul lughawi ilal qismai al-majaz mursal wal isti'arah. Okey, majaz mursal dan isti'arah. Majaz ni majaz, lawan hakikat. Mursal ni lepas. Isti'arah maksudnya pinjaman. Ini segi bahasa lah. Okey, al-majazul mursalu. Al-majaz mursal, kamu kena hafal. Apa dia? Al-lafzul musta'malu fi ghairi ma'nahu al-asli. Maksudnya lafaz yang digunakan bukan pada makna yang asal, li'alaqati ghairil musyabahah, kerana ada pertalian yang tidak sama. Ma'a qarinatin mani'atin, bersama ada qarinah yang menegah daripada makna yang asal itu. Kerana apa? Ada qarinah yang menegah daripada makna yang asal. Contoh nanti Ustaz akan berikan. Contoh dekat sini, yadullahi fawqa aydihim. Faklimatun yad bima'na al-quwwah wa ni'mah. Kata yad dekat sini, yadullah fawqa aydihim. Takkanlah tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksudnya yad dekat sini dengan makna quwwah ataupun dengan makna nikmat yang Allah telah kurniakan. Okey, isti'arah ni kita tinggalkan dulu. Kita pergi kepada majaz mursal. Nanti bercampur jadi payah. Okey, apa itu majaz mursal? Majaz mursal kamu kena ingat. Kalau tadi, majaz biasa, majaz lughawi, kita panggil ada pertalian.
Kalau macam Musa tidak ada pertalian. Contoh, kalau kita kata kenapa panggil dia Asad? Kenapa panggil dia singa? Kerana dia berani, singa pun berani. Kenapa panggil dia Musang? Mungkin Musang tu garang, dia pun garang. Kenapa panggil dia sekian-sekian? Maksudnya ada, kenapa panggil itu ada persamaan antara benda yang dipanggil dengan benda yang kita gelarkan itulah. Okey. Tetapi macam Musal dia bukan begitu. Dan Al-Qad ada 8 di sini. Al-Qad ada 8. Pertama as-sababiyah. As-sababiyah. Sababiyah ni di sini maksudnya sebab, dia menjadi perantaraan. Lahu ayadin alayya. Okey, Ustaz nak terjemah ni je saja. Kamu fokus ni je. Maksudnya nanti dalam soalan kamu jumpa yad saja, maksudnya dalam bahasa Arab yad dengan maksud kurniaan, jasa. Maksudnya dia mempunyai jasa ke atasku. Jasa. Nah, yad kat sini kan maksud mungkin dia ada pemberian. Dia digambarkan dengan yad. Sebab apa? Yad akan memberi. Kalau dia beri duit, yad akan bagi. Kalau dia bagi barang, yad, tangan tu akan menjadi perantaraan. Sababiyah, menjadi perantaraan. Okay, kita baca secara ringkas, nanti kita akan terangkan semula. Kita akan baca semula dalam kelas. Okay, yang kedua, musababiyah. Musababiyah ini, dia kalau kita nak faham, dia melalui beberapa proses. Kalau macam tadi, sababiyah dia satu je. Tangan tu menjadi perantaraan. Tapi musababiyah ni nak sampai kepada benda yang disebut tu, berlaku banyak proses. Contoh kat sini. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Maksudnya Allah SWT telah turunkan kepada kita, kepada kamu, daripada langit rezeki. Rezeki kat sini ni tak maksud menurunkan hujan. Lepas hujan, mungkin kita rezeki kita apa? Rezeki kita pakai baju. Baju daripada apa? Daripada cotton. Cotton daripada apa? Daripada pokok dan sebagainya. Maksudnya dia akan berlaku banyak proses. Boleh kita panggil apa? Kitaran. Berlaku banyak kitaran. Ni kita panggil musababiyah. Okey. Okey, musababiyah. Okay. Kepada yang baru join, kita sebenarnya dah berjalan kelas ni. Kita jalan sebab Ustaz rekod. Nanti kalau siapa yang terlepas, boleh tengok pada apa yang telah dirakam. Dan Ustaz bagi tahu, Ustaz bagi link dia untuk tengok apa yang dirakam. Okey, jadi musababiyah ni maksudnya dia berlaku banyak proses. Maksudnya rezeki kat sini bukan hakikat, dia majaz. Sebab apa? Allah Ta'ala bukan turunkan rezeki. Allah Ta'ala turunkan apa? Walaupun kita katalah hujan tu rezeki lah. Allah Ta'ala turunkan hujan. Tapi rezeki yang kita faham pada hari ini, yang orang faham nasi, orang faham makan, orang faham baju, rumah dan sebagainya, semua dia melibatkan hujan yang Allah turunkan. Tapi Allah tidak kata hujan, Allah kata rezeki. Boleh faham tak? Maksudnya ada banyak. Ada banyak. Walaupun rezeki kat sini kan maksud hujan. Tetapi dipanggil hujan itu adalah musababiyah. Dia menjadi untuk orang kata perkara yang awal. Jadi daripada hujan, air ni berlakulah banyak perkara dekat dunia ni. Okay. Ada ayat Quran kan. Setiap sesuatu tu daripada setiap benda yang hidup ni Allah ciptakan dia daripada air. Okey, ataupun juz'iyah. Kali ni kita nak ringkaskan supaya kamu dapat faham. Boleh dengar semua? Boleh dengar? Boleh. Okey. Tak apa, sebab Ustaz rekod ni, jadi kamu Ustaz rekod apa yang ni je lah. Tak ada muka kamu pun. Okey, juz'iyah. Maksudnya juz'iyah ni, dia sebut satu juzuk. Tapi dia bermaksud, bukan. Dia menyebut satu juzuk, tapi dia bermaksud sebenarnya semua. Boleh. Dalam bahasa Melayu pun juga berlaku. Contoh kat sini kan, kaqaul syair, kam ba'athnal jaisha jarraran wa arsalnal uyuna. Maksudnya betapa banyak kami telah utuskan tentera. Jadi wa arsalnal uyuna, dan kami telah hantar mata-mata. Jadi mata-mata mata-mata di dalam di dalam bahasa Arab ni, mata-mata contohnya apa kita panggil FBI ataupun CIA menghantar mata-matanya ke sini. Bukan mata yang dihantar, maksudnya orang lah. Maksudnya sebut sikit dengan maksud kuliah. Boleh faham tak? Sebut sikit dengan makna yang banyak. Kadang-kadang dia terbalik. Juz'iyah lawan apa? Lawan dia kuliah. Kadang-kadang Ustaz tanya Uwais, Uwais kamu duduk mana? Ustaz Uwais kata saya duduk kat Semenyih. Uish, besarnya. Seolah-olah dia duduk kat Semenyih. Semenyih tu dia duduk. Kenapa ramai buah manggis? Comel lah. Okey, samur tu dia punya buah manggis. Okey. Maksudnya apa? Orang panggil apa? Kita kata contoh macam kita pergi dekat kamu belajar dekat universiti. Kamu berasal dari mana? Ataupun kamu duduk mana? Saya duduk dekat Shah Alam. Besarnya kamu punya rumah.
Tak Shah Alam. Maksudnya sebut banyak, sebut kuliah, tapi yang kita nak ialah juz'iyah sikit saja. Boleh? Boleh faham tak ni? Kalau tak faham pun tak apa sebab kamu baru first time pengenalan dalam bab majaz mursal. Tapi bila lama-lama nanti kamu akan faham. Okey? Boleh Hasan dengan kucing-kucingnya? Okey. Okey. Kemudian kita kata kat sini yang kat sini kan uyunan ni. Bukan uyunan, uyuna. Uyuna. Maksudnya sebut mata. Okey. Boleh. Okey, nampak Okey, seterusnya kuliah. Kuliah macam tadi lah. Kuliah ni maksudnya banyak. Sebut banyak, sebut semua tapi bukan semua. Contoh kat sini dia bagi ayat Quran. Dia kata wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Cerita Nabi Nuh. Dia kata Nabi Nuh kata, dorang ni setiap kali ada Shopee pula dah. Setiap kali aku dakwah mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat diampuni oleh Dikau, wahai Allah, mereka telah memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Mana boleh masuk jari dalam telinga? Satu jari pun tak boleh masuk dalam telinga. Yang kita masuk ialah anamil. Anamil apa? Anamil. Anamil hujung jari. Anamil hujung jari. Ini kata jari-jari yang besar yang telinga dia. Sampai semua jari boleh masuk. Maksudnya sebut semua tapi sebenarnya sikit saja. Boleh faham tak? Dia terbalik daripada juz'iyah. Dia terbalik daripada juz'iyah tadi. Kalau kamu masih ingat, kalau juz'iyah ni biasanya MC ataupun kita panggil pengurusi majlis selalu cakap, kini tibalah masa kita berjumpa Tuan Pengetua untuk memberi sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dengan dua kata, tiga kata je. Maksudnya tiga patah perkataan je. Tetapi kat sini juz'iyah tau. Juz'iyah, sebut juz'iyah. Tapi dengan maksud kuliah. Takkanlah pengetua bangun, Assalamualaikum, terima kasih. Tiga je. Sebab apa? Pengetua kata, MC kata sepatah dua kata. Sepatah campur dua, tiga. Jadi dia kata, Assalamualaikum, terima kasih. Dia pun duduk. Bukan macam tu Maksudnya sebut sikit tapi dengan maksud banyak. Faham-fahamlah. Ni dengan balaghah ni dia ajar kita common sense. Common sense. Kena ajar bijak lah sikit. Jangan soal tu nampak kita macam tidak bijak. Contoh macam kata duduk mana? Duduk Shah Alam. Bukanlah duduk semua Shah Alam tu. Maksudnya sebahagian daripada Shah Alam tu yang kamu duduk. Tu maksud dia kuliah. Maksudnya pertalian di antara perkara itu ialah pertalian yang tidak serupa. Maksudnya kuliah yang dia punya pertalian. Maksudnya benda tu kecil, ni benda besar. Antara benda kecil dan benda besar. Okey, kamu akan faham dengan contoh Iktibar makana. Iktibar makana contohnya apa? Kalau ustaz tanya kamu pakai baju apa? Kamu kata pakai baju cotton. Baju cotton. Sebenarnya salah. Betul tak? Cotton tu kapas. Kapas tu dulu. Maksudnya iktibar makana. Maksudnya mengambil kira benda yang telah lalu. Benda memanglah dulu dia kapas. Sekarang dia dah jadi baju. Maksudnya kamu pakai apa? Pakai t-shirt. Tapi kamu kata kamu pakai cotton. Bukan cotton tu. Boleh faham tak? Dulu dia cotton. Boleh? Okey. Contoh lawan dia iktibar ma sayakun, mengambil kira apa yang telah lepas. Biasanya nadil, contoh macam nadil, mak dia kata, tak nak nasi menadil, tak nak nasi mentah. Dia cakap Kelantan apa, masak nasi sekejap. Nasi ke dia masak? Dia bukan masak nasi, dia masak beras. Tapi kenapa kata nasi? Dia mengambil kira benda yang akan datang. Boleh faham Okay, senangnya ni sebenarnya. Kamu kena ulang-ulang lah. Nanti kita ulang-ulang kat kelas, nanti kita akan faham dengan kita buat latihan. Kali ni kita belajar surface saja dahulu. Okey, wa atul yatama amwalahum. Berilah anak yatim akan harta-harta mereka. Harta-harta mereka ni, anak yatim di sini, walaupun yatim ni maksudnya orang yang bawah umur lah, bawah umur 5 tahun, 6 tahun. Tapi Allah SWT beri harta kepada mereka. Takkanlah beri harta kepada budak-budak kecil. Bahaya pula pada budak kecil tu. Mungkin kena bunuh ke apa sebagainya kan. Orang rompak, orang curi harta dia. Maksudnya yatim kat sini, dulu mereka yatim. Maksudnya dulu bapa dia meninggal umur 5 tahun. Sekarang umur dia dah 18, dah 19, dah masuk universiti. Maka mahkamah boleh serahkan harta tu 2.3 juta kepada dia. Contoh kerana dia dah besar.
Tapi kata yatim, sekarang dia bukan yatim. Okey, walaupun sekarang dia dewasa, yatim tu bagi maksud dulu dia pernah jadi anak yatim, sekarang dia dah besar, jadi sekarang ni diberikan harta kepada dia. Maksudnya iktibar makanan. Yatim tu menggambarkan benda yang telah lepas. Okey. Sedang je. Okey, iktibar masa yakun macam saya beritahu tadi tentang nasi tu. Tentang nasi. Masak nasi, dia tak kata masak beras. Dia kata masak nasi. Ataupun dia tak kata iktibar makanan, masak padi. Tak ada kan orang kata. Masak padi tu, mana dia masak padi? Iktibar makanan. Masak beras, betul. Itu yang paling tepat. Kalau iktibar masa yakun, masak nasi. Okey, senang itu. Kemudian innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya jika kamu biarkan mereka dalam keadaan sesat, mereka akan menyesatkan hamba kamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan, melainkan mereka akan melahirkan orang yang fajir, orang yang buat kerosakan, orang yang buat jenayah, kafar lagi membuat kekufuran. Benda tu belum ada lagi, tapi kenapa Nabi Nuh cakap? Nabi Nuh cakap iktibar ma sayakun, mengambil kira apa yang akan datang. Okey. Boleh. Contohnya macam Ustaz kata kat kamu nanti kamu pergi kelas naik kereta terbang. Maksudnya tak ada lagi. Tapi iktibar ma sayakun. Okey, mahaliyah. Mahaliyah ni mudah. Mahaliyah. Seterusnya mahaliyah. Mahaliyah ni tempat. Maksud tempat tu apa? Maksud tempat ialah kadang kita sebut tempat. Tapi sebenarnya bukan kita nak tempat tu. Kita nak orang yang berada pada tempat tu. Contoh dalam Quran kita ada apa? Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Bukanlah tanyalah kampung. Maksudnya was'al ahlal qaryati. Tanyalah oleh kamu akan penduduk kampung. Macam Ustaz kata kat kamu Hasan ataupun kita kata apa? Zuhair apa nama apa? Sekejap, lupa lah nama. Ada tak sini? Zuhdi kan. Zuhdi tanya pejabat ataupun ambil pen ataupun tanya pejabat ada tak marker. Tak akan tanya pejabat. Maksudnya apa? Sebut tempat kan. Sebut tempat tapi maksudnya orang yang berada dekat tempat tu. Contoh kat sini fal yad'una dia panggillah dewan, bukan dewan ataupun panggillah orang yang berkumpul tu maksudnya orang yang berkumpul kan. Orang yang berkumpul. Ataupun ustaz kata panggil 4 Nawawi. Okey, panggil 4 Nawawi. Takkan panggil 4 Nawawi. Maksudnya panggil pelajar 4 Nawawi kan, bukan panggil 4 Nawawi tu. Sekarang kan takkan panggil 4 Nawawi, maksudnya nak panggil kat mana? Kena seru 4 Nawawi kat mana? Kat WhatsApp. Janganlah ada guru bila kata panggil 4 Nawawi, dia pergi kelas kamu, dia panggil. Pak Nawawi, sedangkan orang tak ada kat situ. Yang ada tu mungkin Ustaz Turmizi. Dia tengah tasmik kamu kan. Kenapa dia membelik? Kenapa ni orang panggil Pak Nawawi kat sini? Nak panggil Pak Nawawi sekarang ni kena panggil dekat WhatsApp. Tak boleh panggil dekat sekolah. Sebab apa? Orangnya tak ada. Boleh faham tak? Okey. Senang tu. Tak apalah, tak faham pun sebenarnya senang je. Okey, ni senang. Yang last kali, haliyah. Haliyah ni maksudnya keadaan. Dia sebenarnya keadaan, bukan tempat. Contoh, innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya orang yang baik itu dia akan berada dalam keadaan nikmat. Naim ataupun dalam syurga naim. Kalau syurga lah. Tapi kat sini kita panggil haliyah dalam keadaan yang rasa gembira. Contoh macam kita kata Hasan dalam keadaan kegembiraan. Kat mana gembira tu? Sampai dia ada kat situ. Bukan. Kegembiraan itu ialah keadaan dalam kesedihan. Contoh kita kata Zuhdi kesedihan dalam kesedihan kerana kereta kontrol dia hilang. Takkanlah dia kat mana kesedihan tu. Jadi kesedihan tu bukannya tempat, dia adalah keadaan haliyah. Boleh? Maksudnya kesedihan, kegembiraan, kemuraman, down kan. Bukan dia ada dekat downtown dan sebagainya. Maksudnya perkara tu dia adalah kita panggil haliyah, keadaan. Okey, nanti kita akan belajar lagi dia punya tamrin-tamrinnya. Tamrin-tamrinnya. Jadi perkara ni Ustaz akan upload nanti Ustaz akan bagi link dekat kamu lah. Kamu boleh tengok lagi, nanti kita akan buat latihan dia dan dengan latihan kita akan jelas mana dia. Contoh kan kita kat sini kita tengok boleh tak kalau kamu nak buat? Contoh macam syaritu ma'an Nil. Aku minum air Nil, air sungai Nil. Boleh tak? Boleh ke kamu minum air sungai Nil semua? Tak boleh. Boleh faham tak? Sebut kuliah, sebut semua. Tapi kamu minum sedikit je. Takkanlah saya minum air sungai Gombak. Ya Allah, habis air sungai Gombak tu kamu minum. Tak, sikit saja. Boleh. Maksudnya apa? Kat sini sebut kuli, Nil, sungai Nil. Tapi maksudnya sikit saja, bukan banyak. Contoh kat sini alqal khatibu kalimatan kana laha kabirul athar.
khatib telah melontarkan satu perkataan yang mempunyai kesan pada jiwa kami. Maksudnya takkan satu kalimah. Maksudnya bila khutbah lah, khutbah yang panjang mungkin 15 minit. Sebut kat sini kalimah, sebut juz'iyah sikit tapi dengan maksud kulliyah, tu maksudnya. Was'al qaryah, tanyalah kampung. Kampung tu apa? Kampung tu tempat. Mahaliyah, bukannya tanya kampung, tanyalah penduduk kampung. Boleh. Okay. Yalbasul al-misri al-qutna, sebut cotton. Tibar makana. Saukidu naran, aku akan hidupkan api. Takkan hidupkan api? Api tu maksudnya hidup lah. Boleh faham tak? Aku nak nyalakan api. Nyalakan api, api tu kan dah hidup. Bila api tu dah hidup lah. Maksudnya aku nak nyalakan kayu. Boleh? Aku nak nyalakan kayu, rumput-rumput kering. Nyalakan rumput-rumput kering, barulah jadi api. Takkan nak menyalakan api. Maksudnya iktibar ma sayakun. Boleh faham ni Ustaz speed sikit je. Okey, kalau Allah Ta'ala warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Jadi, janganlah faham rukuk tu. Maksudnya sebut rukuk. Rukuk maksudnya kena solat. Mana sallu ma'al musallin. Sallu ma'al musallin bukannya warka'u ma'arraki'in, bukan rukuk je. Kamu pun kata rukuk je. Aku nak rukuk dah sujud je. Kenapa? Inilah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Warka'u ma'arraki'in wasjudu ma'as sajidin. Salah maksudnya dia sebut sikit, sebut juz'iyah wa iradatul kulliyah, itu kulliyah itu solat. Itu maksudnya. Akalna qamahan, kami makan gandum. Kamu makan roti canai, kamu kata kamu makan gandum. Maksudnya iktibar makana. Sebelum menjadi roti canai, dia merupakan adalah tepung. Sebelum menjadi tepung, dia adalah gandum. Maksudnya gandum lah. Maksudnya dia iktibar makana. Okay, kalau Allah Ta'ala dalam Quran, ini arani asiru khamra. Ini aduan orang di dalam penjara, narapidana dalam bahasa Indonesia dia kata narapidana. Narapidana ni banduan. Narapidana orang yang duduk dalam penjara. Dia kata ini arani wahai Yusuf, aku melihat aku ini asiru khamran, aku memerah arak. Mana ada orang perah arak? Betul tak? Arak ni proses dia dalam sains kena belajar, dia kena perap, dia kena berlaku penapaian, proses penapaian. Jadi bila kata perah arak, mana ada orang perah arak? Yang orang perah ialah anggur. Boleh faham tak? I'tibar ma sayakun. Maksudnya anggur dah diperah, kemudian telah disimpan dalam kayu oak. So, dah lama-lama dah berbuih-buih, barulah dia jadi arak. Jadi kita panggil i'tibar ma sayakun. Jadi apa penting kita belajar balaghah ni? Penting kita belajar balaghah ni supaya kita memahami Quran dan sunnah. Itu yang pertama dia. Jadi kita akan jumpa lagi di kali yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.